Misteri Jam 12. Baik, pendengar Misteri Jam 12, kisah seterusnya ingin saya bacakan. Ini berkenaan dengan satu lagi kisah dalam rancangan MJ12 ini. Seperti yang saya janjikan, pengalaman seorang pendengar. Katanya beliau bekerja di Jepun. Bekerja di Jepun sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Jadi berada di Jepun untuk beberapa tahun, iaitu guru bahasa Inggeris yang menetap di sana. Jadi katanya Syabudin berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Jadi bila dia berada di Jepun pada waktu itu sebagai orang barulah dekat sana, yang mana beliau telah pun menyewa sebuah apartmen. Katanya di sini apartmen ni macam rumah flat kita lah. Ada lift, ada tangga. Kemudian ada unit nombor 1, 2, 3 setiap tingkat tu. Tapi tidak tinggi macam apartmen di Singapura, flat-flat Singapura sampai tingkat 50. Apartmen ni paling tinggi pun ada kalanya tingkat 6, tingkat 8 paling tinggi. Jadi apa yang terjadi, beliau yang menetap di sebuah apartmen ni, dalam apartmen ni hanya mempunyai satu bilik tidur, ruang tamu dengan dapur bercantum. Sebuah apartmen yang memang kecil saiznya, dan ada satu tandas. Di depan pintu tidak ada tingkap, hanya pintu keluar masuk rumah. Kemudian akan lalu dekat kawasan dapur, barulah ruang tamu. Ruang tamu tu ada tingkap. Kemudian ada bilik tidur di kawasan yang sama. Dalam bilik tidur tu tandasnya berada bukan dalam bilik tidur tapi di luar dekat kawasan ruang tamu, tandas kecil. Pertama kali ke sana, memanglah saya tak kenal orang, tapi saya cuba beranikan diri, kata Syabudin, yang mana ini adalah satu pengalaman yang harus saya timba kalau saya ingin berjaya dan terus maju ke hadapan. Apabila saya berada di sana, Casey, bila dapat rumah ni pun ia memakan masa agak lama. Sebabnya bila saya mendapat tawaran daripada sebuah sekolah di Jepun ini untuk mengajar bahasa Inggeris, saya sekaligus terus mencari rumah sewa. Saya masuk internet, cari rumah dan akhirnya jumpa apartmen yang disebutkan. Dan apartmen ini mengikut bajet yang saya ada. Rumah-rumah dekat Jepun mahal, Kisi. Memang mahal. Melainkan kalau saya menyewa rumah-rumah di kawasan-kawasan pendalaman. Siapa nak sewa rumah pendalaman, Kisi? Nanti dari sekolah nak balik itu memakan masa berjam-jam. Jadi saya ambil rumah yang paling murah yang dimampui, dan ini jauh lebih murah daripada rumah-rumah yang sedia ada yang lain. Jadi bila anda nampak rumah ni, siapa yang tak nak, Kisi? Dengan segera saya grab rumah yang disebutkan. Dipendekkan cerita, saya menetap dalam rumah ni. Malam pertama duduk dalam rumah ni dah rasa seram sejuk. Ada kalanya rasa meremang bulu rumah. Tapi saya tidak pernah fikirkan yang bukan-bukan, kata Syabudin. Sebabnya biasalah, pertama di negeri orang, jauh dari keluarga, tak ada orang pun saya kenal. Dekat sebuah rumah yang saya pun tak tahu siapa yang tinggal jiran sebelah, kiri, kanan, bawah, atas. Jadi saya hanya anggap perasaan takut saya dalam rumah tu hanya sekadar saya belum biasa dengan keadaan di sana, kata Syabudin. Dan malam yang kedua perasaan yang sama, yang ketiga, malam yang keempat, malam yang kelima. Selepas hampir 2 minggu saya menetap di apartmen ini, benda ganjil mula berlaku. Jadi saudara pendengar 897 FM, selepas hampir, minta maaf awal tadi emailnya agak tidak disusun dengan betul, jadi saya kena susun semula. Jadi kita kembali kepada kisah ni yang diceritakan oleh teman kita. Tengah tidur waktu malam, dalam bilik dekat ruang tamu ada satu televisyen. Televisyen tu bertukar-tukar siaran, bertukar-tukar saluran dengan sendirinya. Anda bayangkan. Saya terbangun pada malam itu. Saya keluar daripada bilik saya dan saya melihat televisyen yang ada di hadapan saya bertukar-tukar saluran dengan sendirinya, pendengar 897 FM.
Apa pula TV ni on sendiri ni? Kemudian pendengar Ria 897 FM. Saya mengambil remote control. Kemudian saya tekan matikan TV. Saya berdiri dan tengok TV itu lagi. Tidak menyala, kata Syabudin. Masuk balik dalam bilik, tutup pintu. Sekali lagi, televisyen tu bertukar saluran dan hidup dengan sendiri. Saya bangun, keluar dari bilik. Belum sempat saya nak rasa marah. Tolak pintu dekat ruang tamu yang gelap. Cahaya televisyen menerangi sebahagian ruang tamu rumah yang saya sewa dekat Jepun. Saya nampak duduk seorang perempuan, rambut dia panjang sampai dekat depan pintu bilik saya. Nak marah ni buka pintu. Saya ternampak sebab televisyen tu betul-betul cahayanya memancar ke arah wanita yang sedang duduk depan TV, sedang pegang dan tarik rambut perlahan-lahan dan rambutnya panjang sampai depan pintu bilik saya. Saya tutup pintu perlahan-lahan. Kembali ke atas katil. Malam tu saya cuba lelapkan mata dengan membaca surah-surah yang saya tahu. Baca, tapi masih takut. Oleh kerana terlampau takut, saya miringkan badan saya supaya belakang saya ni terkena pada belakang katil. Jadi katil saya ada headrest. Headrest tu lazimnya kita akan letak kepala dekat ujung, kemudian badan kita, kaki sampai dekat ujung lah. Pada malam tu takut punya pasal, badan saya ni rapat, selari dengan headrest yang ada dekat belakang, tarik bantal taruh depan, tutup mata, saya baca dan baca. Dekat depan, televisyen masih bertukar-tukar saluran, Casey. Boleh terbayangkan, Casey, keadaan wanita tu, baru nak dekat 2 minggu saya duduk dekat dalam rumah ni. Keesokan harinya, saya tidak ada pilihan lain, saya terpaksa balik rumah yang sama. Tapi kali ini saya balik, saya menonton TV. Sebelum masuk waktu saya tidur tu, lampu ruang tamu saya hidupkan, televisyen saya tarik plug, lampu dekat kawasan dapur saya hidupkan, lampu tandas dekat luar saya hidupkan, bilik dalam saya tidur pun saya hidupkan. Sepanjang malam lampu hidupkan. Tidak ada gangguan berlaku, tapi perasaan takut dah mula menyelubungi saya. Sampaikan ada kalanya saya tak cukup tidur. Pergi kelas dalam keadaan mengantuk. Begitulah hakikatnya keadaan saya pada waktu itu. Sambil-sambil tu saya cuba mencari rumah lain. Dan akhirnya, setelah bayangkan saya duduk dalam rumah tu 4 bulan saya duduk, saya dah mula pandai berbahasa Jepun sedikit. Dah mula boleh bertutur dalam bahasa Jepun. Saya pun mula bercakap dengan beberapa orang jiran yang saya terserempak dengan mereka. Dekat bawah rumah saya ni ada satu mat yang kecil. Jadi saya pun berbual dengan dia, tanya tinggal sini ke? Dia kata, tingkat berapa? Dia cakap tingkat ni. Dia tanya saya tingkat berapa? Saya cakap tingkat ni, unit nombor ni. Dia terdiam. Kemudian saya tanya, kenapa Kau tahu tak siapa pernah tinggal rumah tu? Tanya saya lah kepada lelaki ini. Kemudian isterinya pegang tangan suami, seolah-olah memberi syarat, jangan beritahu bang. Tak apa, engkau boleh beritahu aku. Saya cakap dalam bahasa Jepun, Casey. Akhirnya dia beritahu saya. Saya kurang faham, Casey, sangat. Bercakap tu saya dah boleh, tapi untuk memahami mereka bercakap, agak sukar sedikit. Jadi berkali-kali saya tanya, dia cakap-cakap, saya cuba fikirkan, cuba fahamkan. Sebabnya cara mereka bercakap ni pantas. Jadi saya tak tangkap sangat. Tanya dan tanya, dia jawab lagi. Saya cuba explain, adakah ini, adakah itu. Akhirnya, Casey, dalam rumah yang saya tinggal dekat ruang tamu, Casey, saya
Menyesal, saya tanya. Kata lelaki itu, saya terpaksa. Saya sendiri pun terbawa-bawa bila baca kisah ni. Jadi kata lelaki itu dalam bahasa Jepun, hangguk, hangguk, hangguk. Yang bermaksud gantung, gantung, gantung. Jadi saya tanya, hangguk? Dia pun sebut, jinshi o hangguk. Yang bermaksud, ada perempuan gantung diri dalam bilik yang kau sewa tu. Casey, saya pun cuba berseluruh dengan dia. Kau bergurau kan? Saya ketawa. Nani kore? Saya kata, apa ni? Cakap-cakap macam ni dalam bahasa Jepun. Kemudian dia giling-giling kepala. Dia suruh saya hati-hati dalam bahasa Jepun. Saya hanya senyum, beli barang-barang yang saya perlukan, bawa naik ke atas, buka pintu depan, duduk. Saya tak boleh henti berfikir daripada ketahui dalam rumah tu ada perempuan gantung diri. Misteri Jam 12. Saudara, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Mohon maaf tadi ada beberapa masalah bagi kiriman email yang dikirimkan kepada saya. Jadi harap dapatlah saya jelaskan kisah tadi. Jadi dipendekkan cerita dalam kisah ini, kesudahannya beliau menetap dalam apartmen tu. Katanya dalam setelah 4 bulan baru dia tahu dalam apartmen tu ada kes perempuan gantung diri. Jadi dia hanya menetap dalam apartmen itu hampir 7 bulan. 7 bulan. Jadi bayangkan, setelah dia tahu, lagi 3 bulan, 2 bulan lebih itu dia duduk dalam apartmen yang dikatakan ada kes orang gantung diri. Saya kalau tahu tu jam juga, saya tempah tiket balik Singapura. Dia kata selepas 7 bulan, beliau pindah ke apartmen yang lain. Bayar agak mahal sedikit, tetapi saya rasa tenang dan senang dalam apartmen tu. Kata beliau, lebih mahal sedikit lah. Itulah benda yang murah ni kadang-kadang menjadi satu persoalan. Hello, selamat malam. Hello. Hai, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa bercakap ni? Saya Kak Putih. Kak Putih. Ada nama Kak Putih lah. Kak Putih ada pengalaman tentang apa ni, Kak Putih? Silakan. Ini sekarang dah on air. Ada, dia ke udara sekarang. Okey. Saya ni sebenarnya tukang urut. Jadi, adalah macam-macam cerita lah tapi satu je lah yang saya cerita lah saya ada urut satu budak perempuan ni lah. Jadi, selalu ni kalau saya datang kat rumah orang tu, macam biasa-biasalah kita duduk-duduk terurut. Tapi budak ni, dia terus duduk depan saya. Habis tu, dia cakap, Kak, kalau kakak urut saya, kakak jangan takut Habis saya cakap, takut apa budak? Saya cakap, saya sebenarnya ada orang berdamping. Cakap, ya Allah, saya cakap apa? Budak ni, budak muda ke macam mana, Kak? Orang muda lah. Macam dia baru kahwin lah, 20-an umur dia lah. Lepas tu saya cakap, budak, siapa yang berdamping dengan awak ni? Saya cakap, dia kata nenek. Nenek? Saya cakap, nenek mana tu? Saya cakap, dia kata nenek dari Gunung Ledang. Saya cakap, ya Allah, saya dah takut. Habis dia bilang, kakak jangan takut. Pasal saya bilang kakak, kira budak ni dia jujur lah. Dia bilang dengan saya, dia cakap, kalau kakak urut saya, kalau kakak sakit, nanti kakak telefon saya balik lah. Dia bilang, sebab dia ada bapa angkat, umur lah, konon-kononnya boleh ubat saya lah. Dia cakap, insyaAllah lah. Tapi ya Allah, saya takut juga. Saya urut-urut, saya baca lah macam-macam. Habis saya tanya dia lah, saya cakap, macam mana awak tahu yang awak ni ada nenek yang berdamping dengan awak? Dia cakap, dia dah nampak lah satu kali. Waktu dia tidur tu, nenek tu duduk sebelah dia. Bila dia cakap gitu, saya pusing kat belakang, kan ada katil dia. Saya macam takut juga, tentang nenek tu kat belakang. Baik juga Itulah. Lepas tu, saya cakap, macam mana boleh dapat nenek ni? Saya cakap, dia kata waktu dia masa mak dia melahirkan dia, ada baby-baby lah. Jadi ada tukang urut ni, urut mak dia, lepaskan nenek ni pada dia. Jadi sampai sekarang lah kira budak tu ada nenek ni. Habis saya cakap,
siapa-siapa lagi yang tahu yang awak ada benda ni. Dia cakap keluarga dia tahu, suami dia tahu, tapi keluarga suami dia satu orang pun tak tahulah. Dia cakap okeylah kalau gitu awak diam-diam aje lah. Saya cakap kalau boleh awak doa-doa lah, macam banyak-banyaklah buat ibadat, apa kasih nenek pergilah. Saya cakap satu dia nenek ni takkan pergi, dia bilang. Lepas tu saya tanya dia apa yang macam apalah sign dia yang dia suka apalah. Kata dia suka tengok bulan mengambang. Dia bilang kalau bulan mengambang dia suka tengok. Lepas tu kan Siti, yang herannya sampai sekarang saya cari nama dia, address dia dalam diary bukan tak ada Siti. Agaknya Allah pun nak lindungi saya lah. Itulah kisah. Jadi anda mengurut orang yang ada saka, saya rasa agaknya lah. Jadi yelah, mudah-mudahan lah saya selamat. Saya ni nak urut banyak orang kan. Tak apalah, kalau cari rezeki yang baik, kenapa tidak ada perlindungan lah, insyaAllah. Terima kasih Kak ya. Sama. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ini kisah yang seterusnya. Ini daripada Hamimah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar rancangan Misteri Jam 12 dan saya adalah pendengar berasal dari Shah Alam, Malaysia. Hati-hatilah kalau kita mendengar suara seperti orang beri salam. Jangan kita menjawab tanpa kita melihat siapa yang ada di hadapan pintu rumah kita yang memberi salam. Inilah yang terjadi pada diri saya. Terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak, pengalaman yang menghantui saya pada waktu itu. Saya ni tinggal di Shah Alam Seksyen 7. Pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan ini ketika saya berada di ruang tamu di rumah saya, di ruang tamu. Ini merupakan sebuah kondominium di Shah Alam Seksyen 7. Tengah duduk menonton TV, suami saya waktu itu belum pulang dari luar. Dia keluar seketika dan dalam rumah tu hanya saya seorang saja yang tinggal. Saya tidak mempunyai cahaya mata. Saya cuma ada 2 ekor kucing sebagai teman. Jadi bila suami keluar, itulah teman saya, 2 ekor kucing saya. Waktu tu saya tengah duduk dekat ruang tamu. Pintu ruang tamu tutup. Saya terdengar seperti suara orang beri salam pada waktu itu dan saya ingatkan suami saya yang beri salam. Pintu tutup, tak nampak orang dekat luar. Saya dengar dengan jelas pada malam yang disebutkan. Assalamualaikum. Saya dengar seperti orang beri salam. Saya pun jawab, Waalaikumsalam. Kemudian masih lagi menonton TV, tetapi pintu rumah tak dibuka. Kalau suami balik, takkan dia tak buka pintu Saya pun bangun dari tempat duduk, tengok daripada celah tingkap. Kalau ada sesiapa di luar rumah, ternyata tidak ada seorang pun yang ada di luar rumah saya. Siapa yang beri salam tu? Tak apa, saya balik tempat duduk di sofa, saya duduk dan terus menonton TV. Sambil tu saya message suami, abang dekat mana? Suami belum reply. Tengah duduk lagi, 2 ekor kucing yang berada di atas sofa. Seekor dari kucing tu lompat ke atas lantai, jalan perlahan-lahan. Kemudian dia duduk depan pintu, memandang ke arah pintu. Dan saya dengar sekali lagi bunyi, Assalamualaikum. Kali ini saya tak jawab. Kucing saya tengok pintu. Dia mula membuat suara seolah-olah nak bergaduh dengan sesuatu yang ada di sebalik pintu rumah saya. Pendengar 897. Saya memanggil kucing saya. Bobby, sini. Bobby tidak bergerak. Seekor lagi kucing dari atas sofa turun ke bawah, berjalan dan duduk di sebelah Bobby yang sedang mengiau tak henti-henti dekat pintu rumah. Tiba-tiba saya rasa macam ada sesuatu dekat luar rumah. Saya tak berani
nak buka pintu. Suami saya pun message. Katanya, on the way, nak balik. Abang beli makan, kita makan sama-sama. Kemudian saya dengar. Assalamualaikum. Kisi, rupa-rupanya dipendekkan cerita. Orang beri salam dekat kawasan kondominium rumah saya di Shah Alam Seksyen 7 adalah satu perkara yang biasa. Saya jarang berbual dengan jiran. Kebetulan saya ternampak jiran yang lalu depan rumah ketika saya nak keluar. Saya pun bertanya khabar, dia pun menjawab, kita pun bertutur, berbual-bual antara satu sama lain buat seketika. Kemudian saya tanya, Zila, aku nak tanya kau satu soalan, boleh tak? Zila terperanjat. Kau ni, tanya je lah, kenapa perlu macam ni sekali? Kau pernah tak duduk rumah sorang-sorang? Lepas tu kau dengar orang beri salam dekat depan pintu. Pernah. Semalam, 2 hari lepas. Kata jiran saya, dia pun pernah kena benda yang sama dengan saya. Tapi aku dengar, aku tak jawab. Sebab setahu akulah, kalau orang beri salam, kita kena tengok dekat depan tu. Nampak orang tu baru jawab salam. Kalau tak, jangan. Sebab kita seolah-olah membenarkan atau mengizinkan apa jua dekat luar tu masuk dalam rumah kita. Para pendengar di 897 FM ada kiriman SMS respon kepada kisah Zulhaimi awal tadi. Yang ini daripada Abdullah, katanya, Kisi, masih saya dahululah bersama dengan dulu tunang saya, sekarang dah jadi isteri. Perkara ini berlaku lebih kurang 7 tahun yang lalu dan kisah misteri masih saya ingat. Saya dengan isteri dan juga teman-temannya suka sangat pergi adventure. Maklumlah ada kenderaan, kita akan naik kereta, pusing sana sini, masuk sana sini. Dan pernah kita pergi Kisi ke tanah perkuburan, pusing-pusing-pusing, masuk kubur India. Bila sampai dalam kubur India, dalam kereta saya ni 7 seater, kita ada 4 orang saja, saya dan tunang saya 3 itu, dan teman saya dan isterinya. Jadi bila sampai dalam, bila saya kata, salah kubur lah, teman saya, kita semua senyap. Baik-baik kita dalam kereta ketawa-tawa. Jadi katanya di sini, bayangkan berapa dengar, tiba-tiba teman isteri saya ni senyap dan tak berbual bila kita dah keluar. Dia diam saja. Jadi sampai dekat kedai kopi, akhirnya kita berhenti dekat kapak. Kami cuba berbual dengan dia, dia masih dalam keadaan trauma, tidak sedarkan diri, ataupun bila tanya, dia tak jawab. Dia hanya merenung ke satu arah saja. Saya dah tahu dah, ada benda yang tak kena. Jadi saya pun cuba ambil air mineral water yang ada di hadapan. Saya buka, saya baca lah. Bila saya baca, saya action rengis. Benda tu tampar tangan saya, Kisi. Saya dah tahu dah. Ini mesti satu kejadian rasukan. Saya telefon bapa mentua saya turun ke bawah. Kebetulan kedai kopi itu dekat dengan rumah bapa mentua. Hanya beberapa blok. Dia jalan kaki, Kisi, malam tu. Turun tengok, keadaan isteri teman saya ni dah lain macam. Baca, akhirnya dia pingsan baru keluar. Katanya benda itu ikut. Jadi tanya kenapa. Apa yang dia ingat, ini kisah yang dikongsi sama dan inilah cerita yang diceritakan oleh isteri teman saya. Bila berada dekat tanah perkuburan orang-orang India ni, dia terperasan dekat sebelah kenderaan kami bila kami berhenti. Kisi, lain orang tak nampak. Saya tak nampak, isteri saya tak nampak, suami dia pun tak nampak, cuma dia seorang yang nampak. Kenderaan kami hentikan di tengah-tengah tanah perkuburan India. Apa yang berlaku, Kisi, bila dah berhenti kenderaan, matikan enjin, dia toleh ke sebelah kiri. Dekat tepi tingkap sebelah kiri, dia duduk dekat tepi tingkap sebelah kiri, dekat sebelah luar. Ada perempuan, Kisi, mukanya rapat dengan cermin, katanya lidah terjeli keluar. Mata merah terbeliak. Dari situ, dia hanya pandang ke arah itu dan tak boleh bergerak, seolah-olah rasa takut dalam keadaan ketakutan.
Nasib baiklah, ya. Nasib baiklah ada bapa mentua saya yang boleh membantu. Itulah pengalaman saya 7 tahun yang lalu bersama dengan tunang saya. Sekarang dah menjadi isteri. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kizi. Ram, selamat pagi Ram. Selamat pagi. Ya, Ram buat panggilan dari mana ni? Dari Jurong. Dan Ram dari Sedap Avenue 2. Ram boleh pertahankan radio di belakang tu tak? Suara lambat keluar sikit. Ya. Nanti terganggu kisah lagi. Dan pengalaman Ram tentang apa ni Ram? Silakan. Tentang begini, sebenarnya saya ni kerja sapu. Kerja sapu di daerah Mandai. Jadi satu ketika itu saya pun tak tahulah ya, dekat Mandai itu banyak ada misteri yang saya dengar daripada misteri jam 12 kan. Jadi saya masuk dari lorong nak pergi zoo tu, saya ternampak satu arnab putih tau. Itu dalam jam pukul 2 lebih pagi lah. Saya kerja memang kerja sapu pada malam lah, saya bawa lori kan. Jadi saya pun pelik. Kalau saya cakap sama tu Harnab, kalau betul lah kau ni nyerupa ke apa kan Kalau saya balik, saya jalan terus, saya balik semula, kalau ada saya tangkap. Tapi ternyata dia tu, benda tu ada. Apabila benda tu ada, saya pun turun. Bila saya turun, saya nak tangkap itu Harnab. Dekat sebelah pokok besar tu saya ternampak sesuatu lembaga. Jatuh berupa kain putih lah, mak kunti lah, biasa je kan Jadi bila saya nak tangkap, saya asal benda ni ada kat depan. Saya pun terfikir juga, ini benda apa sebenarnya ni. Jadi saya teringat orang-orang tua cakap, kalau waktu malam ada arnab putih, iaitu ada mak kunti. Saya pun terfikir. Saya pusing balik, saya nak tengok, dah tak ada. Itu yang sebenarnya dalam cerita ni lah, kira baru jugalah. Nak kira kan Casey, Param ni banyak cerita misteri. Sebenarnya banyak. Boleh saya cerita lagi satu? Boleh silakan. Dulu semenjak saya kerja kontrak bawa lori pungut sampah tau. Dan ni kisah ni terjadi daripada di lorong halus kat Tempinis tu lama tu kan. Dulu kan sana ada buang-buang sampah semua. Jadi saya sama isteri saya berdua kerja tengah malam juga. Jadi waktu itu isteri saya lagi ngandung 3 bulan. Anak pertama saya. Jadi bila pukul 2 lebih pagi, tidak ada hujan, tak ada panas. Bila saya nak masuk tempat buang sampah tu, orang rumah saya dah kata apa, "Bang, lain macam je, kenapa? Abang nampak tak apa yang saya nampak?" Dia cakap gitu. Nampak apa bang? Burung tapi berupa kaki manusia. Betul-betul dia bertinggi dekat atas pokok tu bang. Apabila saya cakap, jalan. Jangan tunggu lagi, saya diam. Jalan. Buat habis buang sampah. Dah habis buang sampah semua, saya nak pergi lagi satu kali. Tiba-tiba pohon yang dia duduk itu jatuh. Hampir mengempak lori sampah saya yang dekat situ. Jadi saya terfikir, ini benda kurang ajar, saya cakap. Ini sudah melebihi batas, saya cakap. Bila saya panggil isteri saya turun, kita bosan. Tunggu sekejap. Isteri cakap apa? Nak buat apa bang? Tunggu aja dulu. Saya pergi belakang sampai kayu. Saya lempar benda tu bang. Tak dapat, tak kena juga. Isteri saya semua dah berdiri berumur, cakap, tenang. Dia kacau kita takkan tak boleh kacau dia balik. Kan? Ini anak pertama tau, saya cakap. Tengah bikin main-main. Jadi di situlah, bila dah dilempar tak dapat, lagi sekali saya dah dapat keluar tepi tu kan saya keluar, saya balik lagi. Saya balik, saya buang sampah tu dekat atas kontainer. Tiba-tiba satu angin datang, sampah saya jatuh kat bawah. Tu orang rumah saya terkejut. Kenapa bang? Ni benda ni biasa je lah. Tunggu dulu. Saya diam-diam, saya tengok lagi. Bang, dia ada lagi kat situ, bang, dia tunggu. Biar. Saya ambil batu. Saya lempar kena. Terus lari bang. Di situlah, sampai sekarang anak saya umur 5 tahun. Di situlah yang belum mula saya dapat anak. Banyak peristiwa yang menghalang dalam pekerjaan saya bila saya tulis sampah di daerah Tempinis waktu itu. Tapi memang
banyaklah cerita misteri yang saya kerja kat Mandai ni, kerana saya tidak dapat meneruskan kerana yang lain-lain pun cuba nak berkongsi misteri. Terima kasih ya. Ini, Terima kasih. Terima kasih KC, terima kasih banyak. Kembali. Baik, pendengar Ria 897 FM, saya akan kongsi kisah berikut ini. Tapi katanya, Casey, apa yang bakal saya kongsi dengan Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12, jangan sebutkan nama kawasan ini. Takut nanti penduduk dekat kawasan ini tersinggung dengan apa yang bakal saya ketengahkan untuk Misteri Jam 12. Jadi katanya, biarlah ia menjadi satu pengalaman, tapi jangan dedahkan di manakah perkara ini berlaku. Baik, ini berlaku di rantau inilah. Saya tak nak cakap dekat kawasan mana. Tapi kata beliau ni adalah seseorang yang gemakan percutian yang lain dari yang lain. Saya ni tidak gemar bercuti mengikut hotel 5 bintang, 4 bintang, pergi ke tempat-tempat tarikan pelancong seperti taman bertema, membeli belah. Itu bukan cara saya melancong. Saya lebih suka mendekati penduduk-penduduk daerah yang tepat saya pergi. Kalau saya pergi ke Malaysia, saya suka pergi ke kampung-kampung. Saya suka masuk ke sawah bendang. Saya suka tinggal di homestay. Kalau saya pergi ke Malaysia, saya suka menetap di kawasan-kawasan yang mana saya dapat rasakan suasana tempat tinggal mereka yang menetap dekat kawasan kampung. Kalau saya pergi ke Indonesia, banyak tempat-tempat yang saya suka pergi. Dan saya juga gemar menetap di rumah-rumah orang. Kalau pergi ke Indonesia, rumah-rumah orang ni ada kalanya mereka menyewakan rumah tetapi layanannya memang kisi terbaik. Jadi perkara ini nak buat boleh, tapi kita kena ada kontak. Kita mesti ada kawan yang boleh kenalkan kita, yang boleh bawa kita menginap dan sebagainya. Jadi inilah yang nak diketengahkan apabila dia bercuti. Boleh saya katakan ni sebagai percutian yang bukan biasa lah. Percutian lain dari yang lain. Dia telah pun menetap di sebuah kampung di Indonesia. Tak nak sebut nama kampungnya di mana. Tetapi daripada lapangan terbang nak pergi kampung ni, saya kena naik bas. Bas yang beliau naik memakan masa lebih kurang 10 jam. Kemudian turun dari bas, tukar naik bot. Bot ni pergi ke satu pulau. Dekat pulau tu, perjalanan bot untuk pergi ke pulau lebih kurang 1 jam setengah. Wah. Kemudian sampai dekat kawasan kampung, jauh KC. Barulah, dekat situlah dikatakan, diceritakan di sini, saya dapat bertemu dengan orang-orang kampung, lebih asli lagi, dan saya telah pun menetap di salah sebuah rumah orang kampung yang menawarkan saya menetap di sana. Saya ingin bercerita, tetapi saya tidak ingin menyinggung mana-mana perasaan. Dari itu saya harap janganlah kongsi di manakah tempat yang dimaksudkan, dan inilah pengalaman yang nak saya ceritakan. Pendengar Ria 897, akhirnya setelah berjam-jam saya berjalan, menaiki kenderaan, menaiki bot, sampai ke tempat yang saya nak tujui, di kampung yang disebutkan ini. Orang-orang di sana tidak menggunakan bahasa Indonesia. Mereka ada bahasa daerah yang mereka bertutur. Tapi ada segelintir yang menggunakan juga dan faham perbualan bahasa Indonesia. Dipendekkan cerita, saya tinggal bersama dengan sebuah keluarga. Keluarga ini dah pun siapkan saya sebuah bilik. Jadi saya tanya pada keluarga ni apa yang seronok tentang kampung ni lah. Katanya esok nanti dia akan bawa saya jalan-jalan. Bawa saya ke tempat-tempat yang saya nak pergi. Bawa saya ke ladang-ladang dan sebagainya. Bagaimana kehidupan orang kampung boleh saya pelajari pada keesokan harinya. Setelah saya dibawa jalan-jalan pada keesokan harinya, ke sana ke sini dan sebagainya, saya pun pulang, mandi, bersihkan diri, masuk dalam rumah tu balik. Keluarga ni dah masak kisi. Kita makan beramai-ramai. Kemudian sedang makan tu saya tanya kepada ketua keluarga ni. Saya tanya pada dia, "Bapak, saya mau tanya satu soalan, bisa enggak?"
Abang mau tanya. Aku lihat semua rumah depan pintunya ada digantung kain warna merah. Kenapa ya, Pak? Jadi Casey, setiap rumah yang saya lalu, yang saya nampak dan saya perasan, depan pintu rumah mereka akan gantung kain warna merah. Tak kisahlah, ada kalanya kain merah seperti kain rentang, ataupun ada kalanya mereka menggantung t-shirt warna merah. Apa jua asalkan ia adalah kain berwarna merah akan digantung depan pintu rumah. Jadi katanya nanti lepas makan aku cerita. Jadi lepas makan kita pun duduk mengopi Casey. Ngopi bareng, ya. Sedang duduk dekat luar rumah sambil dia sedang mengisap rokok kretek. Sambil tu dia pun cerita dengan saya. Dia tunjuk kain merah ini. Kalau lo mau tahu, ini adalah penghindar daripada rumah ini dikunjungi oleh makhluk-makhluk. Jadi kepercayaan orang penduduk kampung ni, kain merah ini sebagai satu tangkal azimat mengawal makhluk-makhluk halus daripada masuk ke dalam rumah. Jadi saya pun tanya, kalau rumah-rumah ini tidak ada kain merah ini apa jadi, Pak? Kalau enggak ada, kamu enggak bisa tidur. Dia akan masuk dalam rumah ini, kemudian dia akan mengganggu kamu sekeluarga. Saya rasa macam tak percaya. Takkanlah kain merah ni mampu menghalang makhluk halus daripada masuk ke dalam rumah. Saya pun cuma angguk-angguk dan senyum saja. Mungkin itu adalah budaya mereka. Saya pun tak naklah cakap panjang. Pendengar Ria 897 FM. Jadi apa yang berlaku pada suatu hari itu, setelah saya bertanya soalan tentang kain merah, kemudian bapa ni pun membawa saya ke sebuah pondok. Dan saya tak perasan bila saya masuk pondok ni, dia pun kata, okey, sini tempat kita beristirahat dahulu, esok kita akan pergi ke tempat yang lain. Sebenarnya bapa ni nak suruh saya rasakan sesuatu, Casey. Jadi bila saya pergi dekat pondok ni, jadi bapa ni kata, okey, di sini kita akan bermalam di sini. Pondok ni terletak agak jauh daripada kawasan kampung. Jadi kita bermalam di sana, keesokan pagi akan bangun lebih awal pagi. Kita nak merentas hutan dan berada dekat kawasan-kawasan tertentu yang mana dia nak tunjukkan saya alam semula jadi yang begitu indah katanya. Jadi pendengar Ria 897 FM, bila berada dalam kawasan pondok, dalam pondok yang dimaksudkan tu, saya dengan bapa ni dengan dua lagi orang rakan bapa ni sedang duduk di dalam rumah tu, dalam pondok tu. Kita sambil-sambil duduk, kita minum kopi, kita berborak-borak. Dan kemudian bapa ni tanya kepada salah seorang daripada ahli yang datang bersama. Dia cakap dalam bahasa daerah yang saya tak faham. Kemudian bapa ni jadi marah. Saya tanya, "Bapak, apa masalahnya, Pak? Kenapa, Pak, marah-marah?" Katanya, dua lelaki kawannya ni memang tak guna. Kenapa, Pak? Aku pesan, katanya aku pesan untuk bawa kain merah, t-shirt merah, apa jua yang merah untuk digantung depan pintu. Tapi dua-duanya lupa. Wah, malam ini ya, hati-hati aja mau tidur, kata bapak itu dengan nada suara yang takut, tapi cuba bergurau senda dengan saya. Casey, depan pintu rumah sekarang ni, pondok yang kita tinggal, tidak ada kain merah ataupun apa jua yang berwarna merah sebagai penghalang. Rasa takut, rasa seram, tapi saya percaya itu semua hanyalah satu pemikiran yang kulut. Akhirnya kita semua tidur. Pendengar Misteri Jam 12, ini berlaku kepada saya. Apabila bapa dan dua orang sahabatnya sedang nyenyak tidur, saya tak boleh tidur. Golek kiri, golek kanan, sebabnya nyamuk bermain dekat telinga. Berkali-kali bunyi nyamuk.
pukul. Bunyi lagi, pukul. Bunyi lagi, pukul. Akhirnya saya naik busan. Saya pun bangkit dari tidur, mengambil sebatang rokok, hidupkan api rokok. Bila saya hidupkan api rokok, api rokok saya mati. Hidupkan lagi menggunakan mancis, api rokok saya mati. Berkali-kali cuba hidup, sampaikan saya gunakan lebih dari 10 mancis. Api rokok tidak hidup-hidup, Casey. Dan saya kemudian perasan, jauh dekat depan saya adalah pintu masuk pondok kecil ni. Dan dekat pondok kecil di pintu hadapan, kelihatan seperti ada tangan hitam besar berada di atas lantai pondok kecil yang mana saya dan juga 3 orang kampung tinggal untuk seketika pada malam tersebut. Pendengar Ria 897 FM, apabila saya ternampak tangan hitam tu, saya menjadi terperanjat. Dan saya terus teringat atas kain merah yang perlu digantung di hadapan pintu rumah. Kemudian saya kejut. Pak, Bapak, Pak bangun Pak, Pak. Kenapa? Saya pun beritahu yang saya ternampak sesuatu. Kemudian Bapak tu kata, kamu dah percaya ya? Kain merah itu penting. Casey, kita ni berada dekat kawasan hutan dalam pondok kecil. Setelah saya nampak tangan, saya kejutkan Bapak. Bapak bangun beritahu saya, sekarang baru kau percaya. Dah, nak buat macam mana? Kain merah tak ada, tidur je lah. Saya dengan Bapak dengar, Casey, dalam hutan ni, bunyi suara perempuan menangis, Casey. Menangis pada tengah-tengah malam di dalam hutan. Dalam pondok yang saya tinggal, gelap. Kami hanya menggunakan lampu lilin yang dibawa bersama seperti pelita. Jadi memang tidak ada cara lain menggunakan lilin, dan bapa ini kata kuatkan semangat, cekalkan hati, tidur secukupnya sebab esok memerlukan masa yang lama untuk kita berjalan. Macam mana nak tidur, Casey? Takut sangat-sangat, Casey. Akhir sekali, saya tidak ada pilihan. Saya tidur dan lelapkan mata, dan sampailah ke pagi. Sekarang ini baru saya percaya. Percaya dengan kata-kata bapa. Setiap rumah yang ada di hadapan rumah mereka, kain merah, t-shirt merah, apa jua warna merah, sebagai pendinding supaya keluarga mereka tidak diganggu. Ada di antara kita pernah dengar, mana mungkin ibu ataupun lebih tepat lagi nenek miringkan tubuh ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ini kiriman daripada seorang pendengar. Kalau tadi Tri itu adalah seorang wanita, ini kiriman daripada pendengar bernama Dayah yang berkongsi, yang mana beliau ni tinggal bersama dengan neneknya. Nenek selepas satu kejadian pada keluarga Dayah ni, katanya Dayah dia terpaksa untuk sementara waktu tinggal bersama dengan neneknya dan pakciknya lah. Jadi Dayah ada satu bilik, dan nenek pernah menegur kalau tidur tu satu yang pertama sekali, dalam keadaan tidur pun kena tutup aurat. Nenek beritahu saya yang di dunia ni berkeliaran jin jantan, jin betina. Saya dengar pun ialah sebagai orang muda, kata Dayah, banyak sangat kepercayaan. Saya iyakan je lah. Casey, mohon maaf, saya kalau tidur malam, saya suka gunakan shorts, seluar pendek, dengan t-shirt saya dan tarik selimut. Biasalah kalau dalam keadaan sedang tidur, nanti kita akan pusing kiri, pusing kanan, kadang-kadang selimut tu tertanggal. Dan nenek saya pernah nampak, dia nasihatkan saya. Katanya,
Daya, ini nak nasihatkan pada kau. Kau tidur malam, jangan suka tidur baring. Miringlah kanan. Ataupun miring kiri ke. Nanti jin datang duduk dekat badan kau. Saya hanya senyum. Nenek ni tak habis-habislah dengan jin. Sampaikan pada satu malam. Katakan, keluarga Dayah, ibu dan ayah adalah masalah keluarga. Jadi oleh kerana itu, Dayah terpaksa tinggal di rumah nenek dengan pakciknya. Malam yang disebutkan ini ketika kejadian setelah beberapa kali nenek nasihat. Pakcik dengan nenek tidak ada di rumah. Jadi beliau pun waktu tu sekitar jam 11 malam. 11 malam Kata Dayah, saya pun dah masuk bilik lah. Dah tutup pintu, dah mula nak tidur. Jadi saya baring, sambil baring tu saya bermain dengan handphone saya. Saya terdengar sesuatu macam bunyi orang tutup pintu tau Kisi. Jadi saya ingatkan nenek dengan pakcik saya dah balik lah. Jadi setelah saya dengar bunyi orang tutup pintu, dalam 5-10 minit terus tak dengar bunyi apa-apa lagi. Yalah, nenek saya kalau dia balik, dia akan singgah masuk bilik saya. Buka pintu, dia tengok saya dah tidur ke belum. Kalau saya belum tidur, nanti dia tanya dah makan ke belum. Kadang-kadang lah misal kata kalau nenek balik, dia buka pintu, belum tidur Dayah, kau dah makan? Nanti Dayah akan jawab mungkin lah, oh dah makan nek. Yalah, tidur kau, malam masih main handphone lagi. Dia tutup pintu dan dia masuk bilik dia. Jadi pada malam tu, Dayah tengah baring main handphone, dia dengar bunyi orang macam buka dan tutup pintu. Sangkaan dalam benak fikiran ni, oh dah balik 5 minit, 10 minit. Takkan ini aku tak masuk-masuk rumah. Senyap je. Kemudian baru nak bangun ni. Nak bangun, bayangkan pendengar dia. Dah bangunkan badan daripada baring, nak pusingkan kaki letak atas lantai, ada orang buka pintu bilik. Dia buka perlahan Kemudian bila tolak pintu bilik ada celah kecil sangat. Dari situ Kisi bayangkan Kisi, ada mata orang sedang tengok saya. Nek, nenek, nek, nek, jangan main-main lah, nek. Saya baca surah Al-Fatihah Kisi. Ya Allah Kisi, bila saya baca surah Al-Fatihah, saya tak tahu Kisi pendengar dia 897, anda bayangkan saya baca sedikit contoh. Dayah sedang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir. Tiba-tiba benda tu, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Saya terdiam Kisi. Dia boleh sambut apa yang saya baca. Nenek, jangan main-main lah, Pak Long. Saya terus telefon Pak Long saya. Pak Long jawab telefon. Pak Long dalam perjalanan nak balik ke rumah. Dipendekkan cerita, Alhamdulillah saya dapat kekal dalam bilik tu. Gangguan tu walaupun dah berhenti, tapi perasaan takut masih ada. Saya dengar bunyi buka pintu, saya dah takut. Kemudian masuk nenek punya suara. Dayah, nenek. Nenek tolak pintu. Kau belum tidur lagi? Tanya nenek dengan selambut. Nenek tak tahu. Kata Dayah yang nenek dia tidak tahu keadaan cemas yang berlaku dalam rumah. Nek, nak tidur lah ni. Saya nak cakap tidur dengan nenek. Malam tu pun saya malu Kisi. Jadi,
Setelah nenek keluar dari bilik, ya saya pun tidur. Tapi kali ini saya buka pintu dan saya buka lampu kecil di tepi katil saya. Saya tidur tiarap. Saya tidur baring. Kemudian saya beralih pusing tidur tiarap. Tak selesa Casey. Tidur miring tak selesa. Saya baring balik. Baring, terlelap mata. Terkebil-kebil. Akhirnya, saya mata terkebil sebab tahan daripada nak tertidur. Takut sangat-sangat. Akhirnya saya tiwas dan saya terlelap. Tengah tidur, dalam keadaan mata pejam, saya rasakan tangan kiri kanan saya tak boleh bergerak, Casey. Seolah-olah macam ada orang tahan dan nafas saya semakin lama semakin tipis. Tak boleh tarik nafas, Casey. Dan saya teringat pesan nenek saya. Kalau saya tidur baring, kata Daya, cuba kalau tak boleh bernafas, cuba saya istighfar dalam hati, perlahan-lahan istighfar. Casey, nak cakap dalam hati pun susah, bayangkan. Saya cuba. Akhirnya, dalam hati boleh bercakap. Saya ulang. Daripada dalam hati, ia terus ke bibir saya. Baru saya tahu apa yang nenek saya cakap adalah benar. Jangan tidur pakai seluar pendek. Tidur pun nak kena tutup aurat. Sebab ia mengundang jin untuk mengganggu kita. Dia akan datang dan duduk atas dada kita. Walaupun saya kurang selesa tidur miring kiri atau kanan, saya takut. Saya ikut nasihat nenek saya. Yang ini kiriman daripada Kak Farida berkongsi kisah. Ini berkenaan dengan anak beliau yang istimewa berusia 5 tahun. Katanya di sini, Casey, ketika kejadian ini berlaku, anak kakak berusia 5 tahun. Dan bayangkan, Casey, selepas kejadian itu, semakin banyak sebenarnya perkara berlaku yang agak serupa. Dan setelah itulah kakak mempunyai perasaan fobia untuk membawa anak kakak ni yang istimewa untuk keluar berjalan-jalan dengan kakak, dengan kawan-kawan. Jadi inilah kiriman yang dikongsi sama oleh Kak Farida untuk Misteri Jam 12. Pada usia 5 tahun, Casey, apabila dia dah mula pandai bercakap, tapi tidak peta. Anak kakak ni lebih suka berdiam diri. Kadang-kadang, dia akan tunjukkan reaksi-reaksi tertentu. Antara contoh, ada kalanya kakak akan pergi ke rumah nenek saudara kakak. Nanti bila kami naik lift, kadang-kadang dia akan rapat dengan kakak, peluk kakak erat-erat, seolah-olah dia nampak sesuatu dalam lift. Dalam perjalanan kita menuju rumah nenek rumah nenek saudara. Jadi pendengar Ria 897 FM, kisah yang dikongsi sama. Anak akak yang dikatakan istimewa mempunyai kebolehan untuk melihat. Dia jarang bersuara, hanya menunjukkan reaksi saja. Sampaikan pada satu hari, waktu itu jam 11 lebih malam, kakak dengan dia
sedang berjalan di Kulong Blok. Hanya kami berdua nak pulang ke rumah. Suami kakak memang tidak ada. Dia bertugas shift malam, mencari rezeki untuk keluarga. Anak kakak dengan kakak jam 11 lebih jalan dekat Kulong Blok. Tengah jalan dekat Kulong Blok tu, di tepinya ada koridor tempat berjalan kaki menuju ke arah lobi lift rumah. Untuk pengetahuan semua, kakak ni tinggal dekat kawasan Woodlands. Tengah jalan dekat sidewalk. Tiba-tiba anak kakak bersuara. Mami, Mami, what is that? Cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi sebagai seorang ibu, yang ada seorang anak yang jarang bercakap. Seringkali berdiam diri. Bila anak tu bercakap dengan kita, kita mula hargai tau. Walaupun dia tanya benda yang mungkin menakutkan kita, yang mungkin tidak sesuai, kita tak akan marah. Malah lebih kepada gairah sangat nak menjawab soalan dia kepada kita. Kemudian saya tanya dia lagi. Yes, Haikal. Haikal nampak apa? Mana? Mami, what is that? Mami, so scary. Kata anak kakak yang berusia 5 tahun. Haikal? Haikal, tengok apa Haikal? Mami. Takut Mami. Muka dia seram. Pendengar Misteri Jam 12, anak kakak terus peluk kakak. Bila perhatikan pada waktu itu, katanya akak kita ni, pada waktu itu bila anak kakak tunjukkan dekat atas pokok, memang kakak tak nampak apa-apa. Tetapi kakak yakin yang dia tidak berbohong, dia bercakap dengan benar, dia cakap apa yang dia nampak. Bila balik itu, kakak dengan dia pun duduk dan kakak pun cakap dengan dia dengan cara baik. Haikal, lain kali kalau jalan, malam-malam bila tengok dekat pokok ke, dekat longkang ke, Haikal ternampak sesuatu yang seram, jangan Haikal tegur, okey? Haikal buat wudu sudah. Baca bismillah, pegang tangan mama ketat-ketat, jalan ke depan. Pendengar Misteri Jam 12 sedang bercakap ni, ya. Sedang nasihatkan anak, kalau boleh jangan buat macam tu lagi. Tiba-tiba anak kakak kata, Mami, orang tu ikut balik. Wow. Saya terdiam, Kisi. Saya tak tahu nak cakap apa. Kemudian, baru saya nak tenangkan anak saya sendiri tak tenang, saya sendiri yang tak tenteram. Meremang bulu rumah saya. Sekarang ni, persoalannya, orang tu ikut balik. Bila kakak tengah bercakap dengan anak di ruang tamu, pintu ruang tamu kakak memang tutup. Pintu pagar, pintu kayu memang kakak tutup. Tapi tingkap ruang tamu terbuka luas, Kisi. Boleh nampak luar, orang lalu lalang pun boleh nampak. Jadi persoalannya, benda tu dekat luar rumah ataupun dekat dalam rumah. Bila anak cakap, Mami, benda tadi kok kita balik. Terus meremang bulu rumah Kisi. Sekarang persoalannya nak tanya anak, Haikal, dia dekat dalam ke dekat luar? Haikal cakap dengan Mami sekali je. Lepas tu jangan cakap pasal ni lagi, Dekat dalam rumah ke dekat luar rumah? Dia dekat tepi Haikal tengah duduk. Baiklah, berikut ini adalah pengalaman seorang pendengar. Dan beliau mengatakan, mengisahkan pengalaman yang menyeramkan ini berlaku ketika menjalani perkhidmatan negara di Pulau Tekong. Perkara ini berlaku agak lama dahulu. Waktu itu kita ada route march
tengah-tengah malam Kisi. Dan pengirim kita namanya Zulkifli berkongsi peristiwa yang menyeramkan. Bila ada route march pada tengah-tengah malam, kita beramai-ramai haruslah bergerak berjalan single file. Yang pertama sampailah orang ataupun askar yang terakhir. Saya orang yang terakhir. Saya berjalan di belakang, paling belakang sekali. Dan sebenarnya bila sedang berjalan beberapa kali sebelum kita bila kita mulakan perjalanan route march di dalam hutan di Pulau Tekong ini, kata Zulkifli, saya macam ada rasakan sesuatu ikut kami dari belakang. Sejak petang lah sampailah ke malam. Jadi bila malam dah tiba, sedang saya berjalan dengan kawan-kawan yang lain pada tengah malam tersebut, kami waktu berehat tu mula cerita-cerita yang seram. Saya menegur mereka dan juga ada teman-teman yang lain menegur. Dan saya menegur ni sebab saya tak suka dengar dan tak nak dengar. Maklumlah Kisi, saya orang yang terakhir. Takut-takut nanti ada benda ikut saya dari belakang. Jadi setelah kami berehat, kami pun mula bercerita. Jadi saya marah, saya kata jangan. Mereka tetap teruskan bercerita. Saya pun malas nak bangun sebab dah penat sangat. Saya duduklah, cubalah pekakkan telinga tapi dengar juga Kisi. Pengalaman-pengalaman satu persatu. Yang lain bercerita dan yang lain juga berkongsi pengalaman. Setelah berehat, kami mulakan lagi teruskan route march kami. Apa yang berlaku? Orang yang terakhir adalah saya. Sedang saya berjalan, saya terdengar suara tangisan seorang perempuan di dalam hutan. Mata saya berkeliaran mencari tangisan wanita tersebut. Kisi, memang benar, tangisan amat jelas. Yang hairan, teman-teman saya ni semua tak dengar. Dan Kisi, apa yang berlaku? Saya berhenti. Bila saya berhenti pada malam yang dimaksudkan itu, katanya Zulkifli, saya lihat kiri kanan belakang depan hutan. Tak dengar, tak nampak pun, tapi dengar suara tangisan tu. Mata saya berkeliaran. Saya tak pasti berapa lama saya berdiri. Apabila suara tu hilang, saya sedar. Bila saya tengok depan, kawan-kawan saya semua dah hilang. Rupa-rupanya saya tak bergerak. Kawan semua dah tinggalkan saya. Saya naik takut. Saya mula sebut-sebut dan pekik-pekik nama kawan. Tapi tidak seorang pun menyaut Kisi. Apabila kali ketiga saya nak pekik, terdengar suara lagi tangisan. Kalau awal tadi suaranya agak jauh, kali ini dekat. Bila saya toleh, benda tu betul-betul tepi saya di bawah pohon sedang menyangkung Kisi. Para pendengar Ria 897, kata Zulkifli, bila ternampak wanita tu sedang menyangkung, saya istighfar dan jalan. Setiap kali saya bergerak, setiap kali itulah saya rasakan saya berada di tempat yang sama. Sesaat kemudian, saya dengar ada orang panggil nama saya. Zul! Zul! Hai Zul, kau kat mana? Kisi, orang sebut panggil nama saya dengar. Tapi saya tak nampak mereka, Kisi. Saya masih berdiri, saya teriak balik, tapi tak boleh kesampaian suara saya, mereka macam tak dengar. Wanita tersebut ada di belakang saya, lebih kurang jarak 10 meter sedang menangis. Teman-teman Ria 897, saya teringat akan apa yang diceritakan oleh pakcik saya. Sekiranya kita terperangkap di satu kawasan dan kita bergerak masih lagi berada di tempat yang sama, katanya di sini hendaklah kita membaca surah berikut ini, tanggalkan sepatu kita sebelah kiri, letakkan sepatu, boot apa jua alas kaki dan tinggalkan tempat itu. Saya buat Kisi. Saya baca surah yang pakcik saya ajar, saya buka boot saya, walaupun menyiksa nak buka boot tu, saya tetap buka. Tanggalkan sebelah kiri, tinggal, dan saya bergerak tanpa pandang ke belakang. Lama-kelamaan saya nampak cahaya lampu suluh yang digunakan oleh rakan-rakan saya. Saya pekik dan pekik dan pekik, barulah suara saya terkeluar. Teman-teman saya suluh ke arah saya dan barulah saya berjumpa dengan mereka. Saya dimarahi oleh peletun sarjan saya. Dia tanya ke mana saya pergi, kenapa tak bilang? Saya tak tahu nak cakap apa, Kisi. Saya cuma berdiam diri saja. Saya kata, later I will explain. Jadi, nasib baiklah peletun sarjan saya memahami keadaan. Kami semua pulang ke kamp keesokan harinya dan saya ceritakan kepada mereka, mereka semua takut. Dan Kisi, kalau Kisi nak tahu, untuk pengetahuan Kisi, di Pulau Tekong,
Sekarang ini setiap hari Khamis malam Jumaat, tidak ada apa-apa aktiviti dalam hutan yang dibenarkan untuk dijalankan. Kalau Casey tak percaya, tanyalah mereka yang menjalani perkhidmatan negara. Khamis malam Jumaat, Thursday night, ataupun dikatakan Friday night, memang tak ada latihan, percaya ataupun tidak. Terima kasih, Casey.